Ini adalah contoh bentuk T. Yang pertama, atas sekali mesti ada nama kedai. Kemudian tajuk dia iaitu akaun perdagangan bagi tahun berakhir. ... Maksudnya di sini adalah ruangan tarikh. Maknanya perlu ada hari bulan, bulan dan juga tahun. Format dia, kalau kamu tengok, di sebelah debit, dia akan mulakan dengan inventory awal. Inventory awal ni dia akan letak kat hujung sekali di sebelah kanan. Diikuti dengan belian. Belian akan berada di lorong yang pertama. Kemudian, lepas kita beli barang, tiba-tiba ada barang tu rosak. Maka kita akan pulangkan barang-barang tersebut. So, kita tolaklah dulu. Masa kita tolak, kita kena buat kurungan. Mesti buat kurungan. Bila buat kurungan, kita nampaklah benda ni tolak. Walaupun dekat depan ni kita ada tulis tolak. Boleh tulis tolak ataupun buat kurungan negatif macam ni. Dua-dua diterima. Tetapi kalau atas dah negatif, di bawah pun mestilah negatif. Kamu kena konsisten ataupun sistematik lah, tetap. Jangan kejap atas TOLAK, bawah negatif. Okay, di sini lepas kamu tolakkan dua ni, kamu akan dapat angka yang baru. Pastikan buat garisan dahulu untuk mengira jumlah dia. Dan kamu akan dapat angka yang baru iaitu belian bersih. Belian bersih tak akan diberi sebab kamu kena kira. Kira je macam mana? Tolakkan dua ni. Kamu akan dapat angka belian bersih. Kemudian, kamu akan diberi mana-mana empat ni. Berkemungkinan dia bagi empat-empat ataupun mungkin dia hanya bagi dua ataupun mungkin dia hanya bagi tiga ataupun dia mungkin hanya bagi mana-mana satu daripada empat-empat ni. Ada orang kata Audi. Tapi saya suka guna adoi. Kalau kamu salah, saya cubit. Jadi, adoi sakitnya. Macam tu. Okay, di sini, bila jumpa empat-empat Audi ni ataupun adoi, kita akan tambahkan empat-empat ni di dalam barisan belian bersih. Selepas kamu tambah semua sekali, kalau dia cuma ada satu, satu je lah kamu tambah. Kalau dia ada dua, dua lah kamu tambah. Jangan masa periksa cikgu. Kenapa cuma ada satu? Takkan kamu nak paksa. Awak mesti cas saya cukai. Duty import ni atau nama lain dia bagi cukai lah. Awak mesti cas saya upah. Saya mesti bayar kamu. Takkan kita nak syaratkan tuan kedai tu, awak tak nak cas saya upah ke? Awak tak nak saya bayar lebih ke? Tak ada Kalau tuan kedai tak nak bagi kita cas lebih, tak payahlah kita minta dia caskan kita lebih-lebih sebab ini semua kena bayar. Semasa kita beli barang, semua ini kita kena bayar. Kalau dia tak nak cas kita lebih-lebih, kita tak payahlah minta dia tambah. Jadi kalau cuma ada satu saja iaitu angkutan masuk, maka satu sajalah kita akan tambah. Tetapi kalau dibagi semua, kamu akan tambah semua sekali dan kita akan letakkan jawapan yang telah ditambah di sebelah lorong yang kedua. Kemudian, kamu akan ambil semua inventory awal yang ada dekat atas ni, kamu akan tambah dengan jawapan ni yang kamu kira, kamu akan dapat angka yang baru. Angka yang baru ini namanya kos barang untuk dijual ataupun short form yang saya boleh sebut sebagai KBDJ. So kalau saya sebut KBDJ selepas ini, kamu akan tahu bahawa itu adalah kos barang untuk dijual. Setelah itu, kamu kena tolak inventory akhir. Bila tolak, mesti buat kurungan. Dan buat garisan. Setiap yang kamu kira, di bawahnya mesti ada garisan. 1 tambah 1 dapat 2. Garisannya mesti selepas operasi. 1 tambah 2 tambah 3 dapat 6. Garisannya mesti di selepas operasi. Selepas operasi ataupun sebelum jawapan. Kamu buat operasi 2 ni, kamu tambah, kamu akan dapat jawapan ni. Buat garisan,
dan dapat kos barang untuk dijual, buat operasi yang baru, garis sekali lagi. Dan itu jawapannya adalah kos jualan. Untuk makluman kamu, yang diberi hanyalah inventory awal, belian, pulangan belian, Audi ni diberi, inventory akhir diberi. Yang lain-lain ni kamu kena cari. Okay, contohnya yang kamu kena cari adalah belian bersih sebab hasil operasi. Yang ini kamu kena kira lah. Ini adalah hasil operasi. KBDJ juga merupakan hasil operasi. Jadi ini tidak diberi. Seterusnya, kos jualan yang kamu dapat ni adalah hasil operasi juga. Tidak diberi. Ada 3 perkara yang tidak diberi di sini. Kamu kena cari. Yang ini tidak diberi tetapi tiada apa-apa penulisan lah. Just total saja. Seterusnya, sampai sini dahulu. Kita akan terus pergi di sebelah kredit. Di sebelah kredit, yang ini diberi jualan. Pulangan jualan diberi. Jualan bersih tidak diberi sebab ini kena kira. Bila kamu dapat jawapan, kamu masukkan jualan, tolak pulangan jualan, buat garisan selepas operasi, dapatlah angka bagi jualan bersih. Maksudnya kamu dah jual, tiba-tiba ada orang pulangkan balik barang-barang tersebut, jadi kamu kena tolak lah. Jadi berapakah jumlah sebenar yang kamu dah jual? Berapakah jumlah jualan bersih yang kamu dah jual selepas tolak semua pulangan? Kamu akan dapat angka yang terkini. Berdasarkan angka yang ini dan angka kos jualan, lihat kembali pada formula ini. Jualan bersih, tolak kos jualan. Kalau positif, akan untung. Kalau negatif, akan rugi. Jadi kita akan ambil jualan tolak kos jualan. Okay, kamu lihat dahulu. Antara di sebelah sini, kita ada 200 katakan. Kos jualan ni ada 180. Jadi antara debit dengan kredit, kita ikut cara kita buat ledger. Mana angka yang lebih tinggi? Angka yang lebih tinggi perlu diletakkan di sebelah bawah jumlah kedua-dua tempat. Di sini 200 adalah tinggi, maka kita akan letakkan 200 di bawah. So, katalah jawapan dia 200. Kita akan tuliskan 200 di bawah ni. Sekarang ni yang tak cukup, ini dah sama Sebelah sini dah sama dengan ni 200. Di sebelah kiri yang tak cukup. Di sebelah kredit yang tak cukup. Tak cukup berapa? Tak cukup lagi 20. Kalau di sebelah kiri yang tak cukup 20, kita akan tulis dia sebagai untung kasar. Contoh lain, katalah kamu dapat sini bukan 200 tapi sini 150. Di kos jualan ni kamu bukan dapat 180, 200 dekat sebelah sini. Sebelah kredit kamu dapat 150, sebelah debit kos jualan kamu dapat 200. So angka yang lebih tinggi kita akan letak di bawah kedua-dua tempat. Di sini angka yang lebih tinggi adalah nilai 200. Maka jumlah dekat bawah ni kita akan tulis 200. Di sini juga kita akan tulis 200. Di sebelah debit, kos jualan ngam dengan jumlah di bawah. Tetapi di sebelah kredit baru 150. Kamu tak cukup lagi RM50. So kamu tambahkan 150 dengan 50 ni, kamu akan dapat kembali nilai 200. Kalau angka yang tak cukup di sebelah kredit, kamu akan tulis jawapan di sini sebagai rugi kasar. Okay, setakat ini adalah cara nak buat kamu punya akaun perdagangan dalam bentuk T. Kemudian di bawah ini adalah format penyata. Apa beza format penyata dengan format T? Okay, macam saya cakap tadi, kalau format T, sini debit, sini kredit. Manakala format penyata,
Dua-dua ni adalah RM. Di atas adalah kredit, di bawah adalah debit. Dia akan bagi separuh seperti ini. Cuba tengok dekat sebelah kredit. Kita ada jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Maka dia akan tuliskan ketiga-tiga ni di sebelah atas. Sebab ini adalah ruangan kredit. Kemudian, semua yang ada di sebelah debit sehingga kos jualan saja. Jadi semua ni adalah kos jualan. Sebab semua ni dikira-kira dan akan dapat kos jualan. Maka dia akan letak di sebelah bawah dan dia letak nama dia kos jualan. Dia tulis perkataan tolak. Kenapa perkataan tolak? Sebab kita tahu jualan kena tolak kos jualan. Sebab itulah dia tulis tolak kos jualan. Jadi semua yang berada di sebelah oren ni adalah merupakan daripada di sebelah debit. Dia masukkan. Sama saja cara dia. Yang kos jualan ni saja diletak dekat sebelah kanan sekali. Dia buat 3 lorong. Yang jawapan ni, kos jualan ni, dia akan letak dekat sebelah kanan. Maknanya dia tambah 1 lorong lagi letak kat sebelah kanan. Yang lain semua sama. Dan dia akan ambil angka jualan bersih, dia akan tolak dengan kos jualan. So dia buat kurungan lah. Kemudian dia buat garisan operasi. Kalau dia dapat yang ini positif, maka jawapan dia untung kasar. Tapi kalau dia dapat jawapan ini negatif, maka jawapannya adalah rugi kasar. Tak perlu tulis untung kasar / kurungan rugi kasar. Tak perlu. Kamu hanya tulis salah satu saja. Yang rugi kasar ni pun tak perlu kamu buat kurungan. Yang ini lepas kamu tolak, kamu dapat berapa? Contoh sini 200, sini 180. Maka positif kan jawapan kamu? Positif 20. Ini adalah untung kasar. Kalau kamu kira ini 200, sini kamu kira 280, maka kamu dapat negatif 80. Bila kamu dapat negatif 80, maknanya rugi kasar. Kamu akan tulis salah satu. So, saya harap kamu jelas dengan penerangan ini.